Baiklah, seterusnya Syuhaida akan bersama dengan anda untuk membawakan perbincangan mengenai bagaimanakah untuk RTS yang telah pun kita lihat perasmiannya semalam dapat meningkatkan jaringan pengangkutan awam antara Malaysia dan juga Singapura. Syuhaida, silakan. Baik, terima kasih Ridwan. Hari ini dalam kesempatan yang ada ini kita ingin bersama dengan seorang tetamu menerusi panggilan Google Meet. Saya perkenalkan terlebih dahulu itu Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani yang merupakan Profesor Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Prof, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Okey, kita nak bercerita berkenaan dengan RTS Link yang menghubungkan Johor Bahru dan juga Singapura. Mungkin bagaimana pandangan awal Prof sendiri melihat kejayaan setakat ini ataupun prosesnya di mana sudah pun mencapai 68%. Sejangka ini satu proses yang agak pantas jika nak dibandingkan dengan projek-projek mega yang lain. Pandangan awal pada Prof sendiri. Ya, saya rasa projek ini bukanlah satu perkara baru sebab telah dibincangkan sebelum ini dan juga dibincangkan ketika retreat antara kerajaan Malaysia dan Singapura baru-baru ini. Yang jelas bahawa terdapat isu yang besarlah berkaitan dengan kesesakan di Tambak Johor dan juga di Tuas laluan kedua ke Singapura tu. Jadi dalam konteks itu perlu diadakan satu inisiatif barulah untuk memudah perjalanan antara kedua-dua negara. Kita kena faham pertamanya jumlah rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura itu sangat besar. Kalau mengambil kira jumlah penduduk Malaysia yang bekerja di sana dan juga tinggal di sana sebenarnya mencapai dalam 1.1 juta orang. Dan boleh bayangkanlah harian mereka bergerak daripada Johor ke Singapura dan patah balik sebagainya sudah tentu akan menjejaskan dari segi perjalanan. Dan kalau kita lihat pun banyak kalilah Datuk Wan Hafiz Menteri Besar Johor pun melawat di ICQ tempat proses immigration dan sebagainya yang mana sedang berlaku masalah kesesakan di situ. Jadi dengan adanya projek ini RTS ini saya rasa dia sedikit sebanyak akan memulihkan dari segi mengurangkan dari segi kesesakan yang berlaku lah. Yang mana kita tahu walaupun jaraknya tak jauh dalam 4 km saja daripada North Woodland itu ke Bukit Cagar tapi kepantasan railway itu dalam 10,000 boleh mengangkut dalam 10,000 satu laluan jadi saya rasa satu-satu pencapaian yang sangat merasakanlah dan ini saya rasa akan menambah baikkan dalam konteks hubungan antara penduduk Johor dengan Singapura, terutama sekali Malaysia jugalah Malaysia nak ke Singapura dan juga penduduk Singapura yang sering datang ke Johor terutamanya untuk berbelanja sebagainya. Tapi dalam konteks hubungan dagangan juga saya rasa akan tambah baik yang mana kita tahu bahawa nilai dagangan Malaysia dengan Singapura sebenarnya adalah rakan dagangan kedua terbesar di Malaysia selepas China dan nilai dagangan kita pun dalam 368 bilion di Malaysia jadi dengan adanya projek ini saya rasa dia akan lagi mengukuhkan lagi dari segi ekonomi kedua-dua negara lah. Jadi itu harapan yang besar sebenarnya terhadap projek ini. Prof, bagaimana sebenarnya RTS ini secara tidak langsung juga boleh meningkatkan imej Malaysia dan juga Singapura di mata dunia? Kita bercakap berkenaan global, bagaimana impaknya boleh dirasai oleh masyarakat kedua-dua negara antara Singapura dan juga Malaysia. Bagaimana impaknya di peringkat global untuk Singapura dan juga Malaysia? Ya, saya rasa dia sebenarnya pertama dari segi dia akan merancangkan dari segi ekonomi. Kita tahu bahawa kepentingan Johor itu sendiri dan juga Singapura itu sendiri dari segi pelaburan asing yang masuk dan kita tahu dengan adanya RTS ini banyak pelaburan asing akan masuk kerana kita tahu warga asing yang datang untuk bekerja sebagainya terutamanya expatriate datang ni mereka perlukan sistem pengangkutan yang baik untuk mereka sedang bergerak misalnya pada yang bekerja di Singapura misalnya mereka tidak mampu lagi untuk duduk di Singapura sebab kadar kos yang agak tinggi jadi mereka biasanya akan duduk di Johor di mana kos hidup tu akan lebih rendah jadi dalam konteks ini saya rasa dia akan merancangkan lagi aktiviti
misalnya sebagai Malaysia as a second home, misalnya ada pendekatan yang kita ambil sekarang ni membuka peluang peleburan yang lebih besar lagi ke Singapura, tapi sama-sama juga datang ke di Johor. Dalam konteks ini saya rasa ia akan merancangkan lagi aktiviti ekonomi lah di peringkat di peringkat global. Dan kalau satu perkara lagi saya nak jelaskan dari segi pelaburan asing yang di Johor itu sendiri, ini manfaat daripada pihak Malaysia lah. 70% sebenarnya datang daripada Singapura. Jadi itu boleh nampak kesan yang besar dan baik melalui RTS ini yang boleh disediakan dari segi pengangkutan. Dan juga kalau kita tengok juga rancangan RTS ini bukanlah satu rancangan yang hanya untuk RTS saja ataupun untuk menyelesaikan isu kesesakan, tapi juga sebenarnya dia satu rancangan yang lebih besar iaitu zon ekonomi khas yang ditandatangani juga semalam oleh pihak kerajaan Malaysia dan kerajaan Singapura untuk merancangkan aktiviti ekonomi di bahagian selatan Malaysia ini. Jadi saya rasa ini impak ekonomi yang sangat baiklah yang boleh dibawa dengan adanya RTS ini, yang saya rasa ia beri manfaat pada rakyat kedua negara inilah. Prof, kalau kita lihat antara objektif utama untuk RTS ini adalah mengurangkan kesesakan laluan yang menghubungkan antara kedua-dua negara. Tapi seperti itu sedia maklum, mana-mana saja infrastruktur ataupun jaringan pengangkutan yang dibina, contohnya di Malaysia juga, untuk mengurangkan kesesakan itu pengakhirannya laluan tersebut tetap menjadi sesak, Prof. Ini kan pula hubungan antara dua negara, antara Malaysia dan juga Singapura, di mana kita kita ada beberapa mod pengangkutan untuk menghubungkan kedua-dua negara ini, tapi barangkali kalau kita lihat situasi sekarang mungkin tidak mencukupi. Jadi mungkin pandangan Prof berkenaan dengan situasi seperti ini. Sebenarnya perkara ini tidak dapat elak sebab lagi penduduk bertambah, lagi ada keperluan untuk memiliki kenderaan dan menggunakan kenderaan. Dan oleh kerana itu juga saya rasa kita kena sediakan infrastruktur khususnya jalan raya dan juga pengangkutan awam yang boleh digunakan oleh penduduk supaya mengurangkan kadar kesesakan yang berlaku. Dan kalau kita lihat kalau di Singapura sendiri, saya ada pengalaman tinggal di Singapura. Di Singapura memang tidak dibenarkan rakyatnya memiliki kenderaan. Kalau dibenarkan ada kota dia dan harga kenderaan pun sangat mahal di Singapura. Jadi sebenarnya Singapura pun tidak mahu kenderaan Malaysia banyak masuk di Singapura kerana dia akan menyebabkan kesesakan lalu lintas di Singapura pula. Jadi itu yang Singapura membangunkan sistem MRT mereka yang sangat efisien untuk memastikan rakyat tak perlu dah pakai kenderaan. Jadi naik pengangkutan awam sebab itu efisien. Jadi sekarang ni nampaknya dia sebab ramai rakyat Singapura sebenarnya sudah bergerak berpindah ke di Johor, dan juga ada orang rakyat Malaysia juga yang bekerja di Singapura juga menggunakan kenderaan awam juga makin kerap sekarang ni, bas dan sebagainya. Jadi ada keperluan sekarang ni untuk mewujudkan satu rangkaian pengangkutan awam yang efisien juga terus ke Johor yang memudahkan lepas ni rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura misalnya tak perlu bawa kenderaan masuk. Mungkin parking di Johor dan bergerak ke Singapura. Dan juga pihak di Singapura jugalah yang tak perlu bawa kenderaan keluar tapi boleh menggunakan pengangkutan awam yang efisien yang disediakan oleh pihak Malaysia. Jadi saya rasa ini yang sangat pentinglah. Penggunaan pengangkutan awam yang efisien dan rakyat saya rasa akan selesa dan mungkin tidak memikirkan perlunya menggunakan kenderaan sendirilah. Cadangan yang begitu baik. Cumanya mungkin sedikit ulasan daripada Prof juga, di mana jangkaan kos adalah sebanyak 10 bilion ringgit dan ditanggung 61% daripada Singapura. Jadi adakah ini sebenarnya kalau kita lihat peratus ini macam tidak berapa seimbang lah sebab 60% itu lebih daripada Singapura. Jadi adakah ini bermaksud rakyat Singapura akan dapat lebih menikmati faedah ataupun kemudahan daripada RTS ini jika tidak dibandingkan dengan rakyat Malaysia? Saya rasa kos itu ada kaitan dengan Singapura terpaksa membangunkan pusat CIQ dia yang baru. Jadi itu menyebabkan kos yang bertambahlah di pihak Singapura berbanding dengan Malaysia yang sudah sedia ada dan cuma perlu ditambah baik dijaga. Jadi dalam konteks ini saya tak rasakan kelebihan daripada Singapura. Sebenarnya manfaat itu dapat bersama dan sebenarnya lebih
manfaat dia kepada Malaysia dalam konteks ini, sebab rakyat Singapura suka pergi ke Malaysia dan khususnya di Johor. Jadi saya rasa limpahan kemakmuran ekonomi itu akan dinikmati oleh rakyat Singapura selepas inilah, rakyat Johor lah selepas ini. Jadi itu manfaat yang harus diambil guna dan dinikmatilah oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Okey, baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Pusat Pengajuan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UM Samutari, untuk mengupas sikit sebanyak berkenaan RTS Link antara Johor Bahru dan juga Singapura. Terima kasih Prof. Terima kasih. Alright, kita ada topik menarik lagi selepas ini, tapi kita nak berehat seketika dan juga kembali selepas ini.